Sistem ekonomi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Menurut pandangan Islam, ekonomi merujuk kepada sesuatu ilmu yang mengkaji kegiatan manusia selaras tuntunan syariah Islam, sama ada di peringkat perolehan, penggunaan atau pengurusan sumber untuk kebaikan diri, masyarakat dan negara. Prinsip-prinsip ekonomi Islam. 1. Hak milik individu. Pemegang hak milik sebenar ialah Allah SAW. Manusia hanya diberikan hak mengurus dan mengambil manfaat daripada harta yang dianugerahkan oleh Allah. Hak milik dalam Islam adalah tidak mutlak tetapi terikat dengan hukum dan peraturan Islam. Kedua, hak milik umum. Ini pada kebiasaannya diurus oleh pihak pemerintah dan diagihkan secara adil dan seksama kerana ia merupakan hak milik bersama. Ketiga, aktiviti ekonomi yang diuruskan ini pula melibatkan pengeluaran dan penggunaan. Barang pengeluaran mestilah yang diharuskan oleh Islam ialah yang bersih, suci, berguna dan tidak membahayakan. Ciri-ciri ekonomi Islam. Yang pertama, berasaskan Al-Quran dan Hadis. Semua aktiviti ekonomi haruslah merujuk kepada syariat yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan Hadis demi menjaga keberkahan dan kesejahteraan umat Islam. Bukan itu sahaja, ini menjamin kegiatan memisahkan kehendak antara kebendaan dan kerohanian. Ini kerana agihan kejayaan yang diperoleh dapat dikongsikan melalui zakat atau sedekah. Kedua, bertujuan untuk beribadah kepada Allah. Dalam Islam, tujuan utama setiap perniagaan, pelaburan, perusahaan adalah untuk beribadah kepada Allah. Dalam konteks ini, ekonomi haruslah dilakukan dengan berhemat, ikhlas, halal, bertanggungjawab dan tidak mengetepikan aspek nilai dan kebajikan. Tiga, memberi kemakmuran kepada masyarakat. Tujuan aktiviti perniagaan dan ekonomi bagi kerajaan Islam adalah untuk mewujudkan kemakmuran dalam kalangan masyarakat. Aktiviti ini juga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat berasaskan keadilan. Sumber pendapatan ekonomi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pertama, derma. Rasulullah pernah meminta umat Islam untuk memberi sumbangan kepada kebajikan seperti makanan dan pakaian. Kedua, rampasan tunai dan harta benda. Umat Islam diwajibkan berjihad atau berperang untuk agama sekiranya mereka diperangi oleh musuh yang berniat untuk menghalang penyebaran Islam. Nabi Muhammad SAW bersama tentera Islam menentang tentera Quraisy pada 623 Masihi. Dengan kekuatan tentera seramai 313 orang telah memenangi perang Badar mengalahkan tentera Quraisy seramai 1000 orang. Ini merupakan kemenangan pertama dan menghasilkan rampasan seperti senjata, 150 ekor unta, 10 ekor kuda, tikar kulit dan pakaian. Ila Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina ya Muhammad. Ketiga, rampasan hartanah. Menurut Muhammad bin Habib, hartanah pertama diperoleh daripada puak Yahudi iaitu Bani Fityun yang diusir keluar dari Madinah. Terusnya amwal Bani Kunaika iaitu kubu serta pasar mereka diambil oleh orang Islam yang telah diuruskan oleh Abu Rafil yang dilantik oleh Nabi Muhammad SAW. Bagi amwal Khaybar meliputi kebun kurma yang luas dan ladangnya telah diisytiharkan oleh Nabi Muhammad sebagai al-fai atau safi yang membiarkan dimilikinya oleh petani dengan syarat menyerahkan 50% hasilnya. Tanah Khaybar yang dibahagikan kepada orang Islam dan negara Islam iaitu tanah Qumus diurus oleh dua orang pegawai. Fadak ialah kawasan Yahudi yang ditakluk oleh pejuang Islam tanpa pertempuran. Nabi Muhammad SAW melantik Muhayyisa bin Mas'ud sebagai wakil untuk berbincang dengan orang Yahudi. Ketiga, jizyah merupakan cukai politik yang dikenakan ke atas orang bukan Islam yang digelar golongan zimni bagi pelindungan yang diberikan oleh negara Islam ke atas keselamatan jiwa dan harta benda mereka. Jizyah boleh dibayar secara tunai atau barangan. Mereka yang enggan membayar jizyah akan dikenakan hukuman berat. Nabi Muhammad SAW telah mengesyorkan kadar bayaran ditetapkan 1 dirham 1 kepala.
4. Sakadat. Istilah yang digunakan bagi cukai agama yang dikenakan ke atas umat Islam. Zakat diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW ke atas setiap orang Islam, tidak kira lelaki atau perempuan. Zakat dikenakan ke atas pemilikan tunai, barang kemas dan hasil pertanian dan binatang ternakan. Nabi Muhammad SAW mewajibkan mereka membayar zakat atau ush bagi hasil kurma dan nisi al-ush bagi hasil gandum mereka.